Kalau benar itu berlaku, saintifiknya lah, Kaabah itu dikelilingi bila? Yang sebelum ni, yang dikatakan dunia ini tercipta, mengikut teori Big Bang, 13.8 juta bilion dulu. Jadi selama tu tak ada orang tawaf ni, macam mana cerita? Kenapa tak lebur ataupun hancur pada masa itu? Kenapa sekarang? Itu satu. Bagi siapa yang duduk di Mekah, macam saya memang duduk di Mekah, duduk di sana dulu, belajar dan sebagainya, memang ada waktu tertentu di Masjidil Haram tu tidak ada benarkan tawaf, tak pula berlaku kerosakan dan sebagainya. Dan sebelum kerajaan Saudi ada ni, ada satu kerajaan sebelum itu, zaman khilafah, datang golongan Qaramitah yang telah menyerang Kaabah pada masa itu, menyebabkan berhenti aktiviti tawaf bertahun lamanya, tak pula berlaku kerosakan dan sebagainya. Jadi dengan itu, benda ini tak proven secara saintifik bahawa dia adalah sokongan kepada kekuatan magnet dan sebagainya. Ada perkara yang kita boleh sokong secara saintifik, ada perkara tafsirannya tak wujud di dalam Islam. Jadi kebanyakan hadis kita, seperti itulah saya masukkan dalam fiqhul falak wal kaun ni, ialah tafsiran dualism terhadap hadis dan Al-Quran, termasuk dalam ini. Iaitu berapa hadis dalam Al-Quran yang zahirnya bertentangan sama sekali dengan penjelasan saintifik. Bagaimana kita nak memurnikan dan juga mengharmonikan antara dua tafsiran ini? Jadi kita perlu kepada asas tadi, akidah, syariat dan juga akhlak, untuk memahami perkara ini sebelum kita pergi kepada penjelasan saintifik. Kalau semua Islam ini hanya dengan logik, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu adalah benar. Dia kata, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana asfal khuf aula bil masih min a'la." Kalaulah agama itu dengan otak fikiran kita, semuanya perlu kepada penjelasan saintifik untuk menyokong kebenaran Islam ini. Mengapa menyapu khuf itu di atas, bukannya di bawah? Khuf, kita bisa sejuk, kita berjalan di atas khuf, tapi bila kita nak berwuduk, kita akan sapu di atas, bahagian atas kaki kita. Kita tak akan sapu di bawah kaki kita. Mengapa perlu sapu atas sedangkan kita pijak di bawah? Tiada dia punya penjelasan secara saintifik, termasuklah bilang waktu salat dan lain-lain. Allah Ta'ala alam. Panel kita. Jadi sebagai akhirnya kita minta satu soalan akhir kepada yang bahagia doktor. Apa yang kita pelajari, kita dapat sebenarnya daripada ayahanda kita, daripada datuk-datuk kita, daripada generasi-generasi terdahulu. Ya, mungkin doktor boleh berkongsi siapakah mereka yang berjasa kepada kita ini untuk kita kenal pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkasnya, masa pun sebenarnya dah habis, dengan tuan pun dah mula jemu dalam sains pendidikan pedagogi kita ni. Kita boleh bertahan hanya setengah jam je sebenarnya, dan itu pun yang kita amalkan di UKM, cuma tak diamalkan di surau ni. Di UKM sebenarnya kami bercakap dengan ringkas, dia tak boleh memang dibataskan begitu. Mungkin tuan-tuan akan dapat lihat bagaimana cara kami bercakap ni, selalu tak boleh nak meleret sebenarnya. Nak meleret tu terasa macam ada dia hambatan, sebab kita menilai penerimaan otak kita ni hanya sekejap. Tapi mungkin noktah di akhir ni yang penting, Ustaz Syafi'i, bahawasanya dalam ilmu falak, kalau kita lihat apakah kepentingan dia kepada diri kita, dia cukup maknawi. Saya boleh sebutkan bahawasanya sejauh mana kita merapatkan diri kita dengan alam semesta, al-kaun, dan juga al-falak, iaitu al-fada, angkasa lepas. Disitulah datangnya kekuatan maknawi, tak kira kita ni Islam ataupun bukan Islam. Kalau Ustaz Azlan dah sebut tadi, dia kata ahli falak sebenarnya lah Nabi Allah Ibrahim, menunjukkan bahawasanya tamadun Babylon pada masa itu berasas kepada ilmu falak. Nabi Ibrahim di zaman Babylon, Assyria. Ketika itu fanazara nazratan fin nujum, dia telah lemparkan pandangannya ke bintang. Ketika itulah dia mencari tauhid, menunjukkan ketamadunan manusia ini berasaskan sejauh mana mereka mengambil berat tentang alam semesta dan juga fada, iaitu space. Selepas itu kita lihat ketamadunan yang berikutnya ialah Greek, China purba, Mesir kuno. Kesemua mereka ini, India juga, maju berasas kepada Queen of Science, iaitu ilmu astronomi. Walaupun tidak berasaskan akidah. Yang ini saya katakan dia mempunyai kekuatan maknawi kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Setiap bangsa yang ingin maju, dia mesti cetuskan, dimulakan dengan astronomi. Sebaik saja Rasulullah SAW diutus,